Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Husna dalam kelas kita pada hari ini. Okay, hari ini kita akan teruskan perbincangan latihan tutorial kita untuk subtopik yang terakhir dalam bab 1 iaitu 1.3 pola dan jujukan. Okey, kamu semua boleh lihat buku teks kamu muka surat 100, maafkan saya, muka surat 15. Latihan jom cuba 1.3. Okey, kamu boleh cuba dulu menjawab soalan ini. Saya bagi masa kamu 20 minit ataupun lebih sikit, it's okay. Dan kamu boleh tonton kembali video ini setelah kamu menjawab soalan-soalan dalam latihan jom cuba 1.3. Okey, setelah kamu mendapat jawapan, jom kita cuba menjawab latihan 1.3 ini. Okey, untuk soalan 1, tentukan pola jujukan nombor menggunakan perkataan. Dia suruh kita menggunakan perkataan. Okey, untuk soalan A, 4/12 perbezaannya adalah sebanyak, kita boleh lihat 12 bahagikan dengan 4 sama dengan 3. Jadi polanya adalah darab 3 di sini. Okey, 36, 12/36 kita darabkan dengan 3, kita akan dapat 36. Dan 36 darabkan dengan 3, kita akan dapat 108. Dan 108 darabkan juga dengan 3, kita akan dapat 324. Jadi betullah di sini, ini adalah pola jujukan untuk soalan A ini. Jadi kita boleh tulis di sini mendarab nombor mendarab dengan 3. Okey, untuk soalan B pula, kita boleh lihat di sini. 256 bahagikan dengan 128, kamu akan dapat 2. Ini adalah bahagi dengan 2. Sama juga apabila 128 dibahagikan dengan 64, kita akan dapat 2. 64 juga apabila kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 32. Dan 32 dibahagikan dengan 2, kita akan dapat 16. Jadi ini adalah pola untuk soalan B. Kita boleh tulis pola nombor membahagi dengan 2. Itu sahaja. Okey, untuk soalan nombor 2, dia suruh tentukan pola jujukan nombor di bawah menggunakan ungkapan algebra. Menggunakan ungkapan algebra. Jadi untuk soalan A, kita boleh tulis 2/4 ini perbezaannya adalah sebanyak 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi kita boleh lihat di sini 4 darab dengan 2, kita akan dapat 8. 8 darab dengan 2, kita akan dapat 16. Jadi kita boleh tulis ungkapan algebranya adalah 2 kuasa N. N ini kita tak tahu N dia berapa, jadi N ini sama dengan 1 ataupun 2. Sebab kita boleh tulis 2 kuasa 2, kita akan dapat 4, 2 dan seterusnya. Okey, jawapannya adalah inilah. Kita tulis ni. Ini adalah satu ungkapan algebra. Oh, tak hilang. Okey, hilang lagi. Okeylah, kamu nampak kan? Okey, untuk soalan B pula, 5/8. Jadi kita boleh lihat di sini perbezaannya adalah tambah 3. Okey, kita cuba lihat apabila 8 tambahkan dengan 3, kita akan dapat 11. Sama juga apabila 11 tambah dengan 3, kita akan dapat 14. Jadi polanya adalah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi kita perlu tulis ungkapan algebranya adalah 5 tambah 3 N. Jadi kita tak tahu N ini sama dengan N sama dengan
kita perlu start dengan kosong. Kenapa? Kenapa perlu start dengan kosong? Sebabnya apabila kita tulis 5, kita masukkan nilai. Okey, maafkan saya. Okey, kita masukkan nilai tambah 3 N. N ini kita masukkan nilai kosong. Dia akan dapat 5 tambah 3 darab kosong, kosong. Jadi 5 tambah kosong, kita akan dapat 5. Inilah jawapan yang pertama tadi. 5. Lepas tu kita masukkan nilai 1. 5 tambah 3 darab 1 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi kita dapatlah nilai yang kedua 8. Jadi dan seterusnya. Okey. Manakala untuk soalan C, 3 kepada 6. Itu kita boleh lihat di sini 3 kepada 6 ialah tambah 3. Jadi kita perlu lihat 6 tambah 3 kita akan dapat 9. Dan juga 9 tambah 3 kita akan dapat 12. Jadi kita boleh tulis 3 kuasa N. N ini kuasa dia berapa? N sama dengan 1 dan seterusnya. Kita boleh tulislah 1, 2 dan seterusnya. Okey, untuk D pula 3 kepada 1. Jadi ini adalah tolak 2. 3 tolak 2, 1. 1 tolak 2, negatif 1. Dan negatif 1 tolak 2, kita akan dapat negatif 3. Okey, cara tulis menggunakan ungkapan algebra ialah 3 tolak dengan 2N. Okey, N ini berapa kita tak tahu. N sama dengan, kita perlu tulis kosong. Kenapa kosong? Sebab apabila kita masukkan nilai 3 tolak 2 kuasa, masukkan nilai kosong, kita akan dapat 2 darab dengan kosong, kosong. Jadi jawapannya adalah 3. Jadi betul lah apa yang kita dapat. Jadi kita perlunya masukkan nilai 1 pula. Apabila kita masukkan nilai 1, 3 tolak 2 kuasa 1 darabkan dengan 1. 2 darab 1, 2. 3 tolak 2, kita dapat 1. Jadi betul lah nilai yang kedua adalah 1. Jadi ungkapan algebranya adalah 3 tolak 2N. Okay, N ini berapa? N sama dengan 0, 1 dan seterusnya. Okay. Untuk soalan ketiga, hitung nilai ke-7. Nilai ke-7 itu nilai sebutan S7 dan juga ke-11, sebutan yang ke-11, S11. Jadi kita perlu tulis 3, negatif 3 kepada 5, kita boleh lihat di sini adalah tambah dengan 8. Okey, apabila 5 kepada 13 tambah juga 8. Jadi kita boleh tulis dalam ungkapan algebra negatif 3 tambah 8N. Okey, N ini dia nak N yang ke-7. Maafkan saya. Okey, dia nak sebutan yang ke-7. Dia nak sebutan yang ke-7. Tetapi apabila sebutan yang ke-7, N akan dapat 6. Kenapa? Sebab apabila kita masukkan nilai kosong, N sama dengan kosong, negatif 3 tambah 8 darabkan dengan kosong, kita akan dapat 8 darab kosong, kosong. Jadi kita akan dapat negatif 3. Dapatlah nilai yang pertama. Jadi nilai N yang pertama adalah N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sampailah yang ke-6 dan ke-7. Okey, untuk S1 adalah inilah 1 sama dengan 0. Jadi kita perlu mengambil nilai 0 terlebih dahulu. Nilai 0 ni perlu diambil kira. Okey, jadi S sama dengan 7 sama dengan N6. Jadi kita masukkan nilai untuk cari nilai S yang ke-7. Negatif 3 tambah 8, 6. Buat darabkan dengan 6. Apa saya? Darabkan dengan 6. Darabkan dengan 6. Kita akan dapat 8 darab 6, 48. Negatif 3 tambah 48, kita akan dapat 45. Ini adalah S7. Jadi kita perlu cari seterusnya S11 sama dengan
N 10. Masukkan nilai negatif 3 tambah 8 darabkan dengan 10. 80 negatif 3 tambah 80 kita akan dapat 77. Okey, untuk soalan B pula kita boleh lihat di sini 4 kepada 5 1/2 kita boleh tolak 5 1/2 tolak dengan 4 kita akan dapat 1 1/2. 1 1/2 ini sama dengan 3/2. Sama juga kita akan dapat yang ini pun 1/2 1 1/2. Jadi perbezaannya adalah sebanyak 3/2. Jadi untuk ungkapan algebra kita boleh tulis 4, start dengan 4 tambah dengan 3/2 N. Jadi N ini kita perlu start dengan N sama dengan 0, 1 dan seterusnya. Okay, untuk S7 N sama juga N sama dengan 6. Jadi kita masukkan nilai 4 tambah 3/2 darabkan dengan 6. Kita akan dapat potong ini dapat 3. 3 darab 3, 9 tambah 4, 13. Jadi S7 dia adalah 13. Okey, untuk S11 pula, S11 sama dengan N 10. Jadi masukkan nilai 4 tambah 3/2 darabkan dengan 10. Potong-potong, ni dapat 5. 5 darab dengan 3, 15. 15 tambah 4, 19. Jadi S11 dia adalah 19. Okey, untuk C pula, negatif 3.7 kepada negatif 4.3. Jadi apakah perbezaannya? Kita boleh tekan kalkulator negatif 4.3 tolakkan dengan negatif 3.7. Jadi kita akan dapat nilai negatif 0.6. Jadi perbezaannya adalah negatif 0.6. Kita boleh tulis dalam ungkapan algebra negatif 3.7 tolak 0.6 N. Okay. Untuk S7 kita akan dapat N sama dengan 6. Kita masukkan nilai negatif 3.7 tolak 0.6 sama dengan 6, darabkan dengan 6, kita akan dapat nilai, kamu boleh tekan kalkulator, kita akan dapat nilai negatif 7.3. Ini adalah untuk S7, sebutan yang ke-7. Manakala untuk sebutan yang ke-11, N dia adalah 10. Masukkan nilai dalam ungkapan algebra, kita akan dapat 0.6 darab dengan 10. Akan dapat jawapan kita, tekan kalkulator, negatif 9.7. Ini adalah ungkapan S11. Okay, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir, jadual di bawah menunjukkan jadual perjalanan 5 buah bas A, B, C, D, E dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Okay, berdasarkan jadual di atas, jawab soalan berikut. Hitung selang masa bertolak antara dua bas. Okay, hitung selang masa antara dua bas A dan B, bas A, bas B. Okey, hitung masa perjalanan adalah secara begini. Bas A bertolak pada pukul 8 pagi manakala bas B 8.30. Kita boleh tolak pukul 8.30 pagi tolakkan dengan 8 pagi. Kita akan dapat selangnya adalah sebanyak 30 minit. 30 minit selang dia. Okey, pada pukul berapakah bas E akan bertolak? Kita telah tahu tadi selang masa adalah sebanyak 30 minit. Okey, ini pada pukul 9 untuk bas D pula kita akan tambah dengan 30 minit, ia akan menjadi 9.30 pagi. Tambah lagi dengan 30, tambah 30, kita akan dapat 10 pagi. Tulis di sini 10 pagi. Okey, pada pukul berapakah bas E akan sampai jika perjalanan mengambil masa selama 5 jam? Okey, bas E ni tadi dia bertolak pada pukul 10 pagi. Perjalanan itu pula mengambil masa selama 5 jam. Jadi kita perlu tambah 10
tambah dengan 5, kita akan dapat 15. Ada ke waktu jam 15 petang? Tak ada. Jadi kita perlu tukarkan kepada 24 jam. Itu tolakkan dengan 12. Jadi kita akan dapat 3 petang. Jawapannya adalah 3 petang. Kita boleh tulis di sini. 3 petang. Okey. Itu sahaja latihan kelas kita pada hari ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada kamu semua yang menonton video ini sehingga habis. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki, kesihatan supaya terjaga dan dilindungi oleh Tuhan kita semua. Okey, saya sudahi dengan kelas kita tasbih kafarah. Assalamualaikum.